Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan juga keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah Taala. Boleh ke suara saya boleh dengar? Saya dua ni kalau cakap kuat macam nak terbatuk. Dia slow sikit. Baik, alhamdulillah pagi ni insya-Allah kita menyambung pengajian 2 kali sebulan menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jun, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 43. Saya dah tanya lagi penerbit buku, masih belum lagi, dah delay daripada bulan 10 dah masuk tahun baru sebab mereka nak cetak sekali dengan penambahbaikan. Dulu habis mereka cetak yang penambahbaikan tu, yang pengarang agak sibuk. Tapi tak apa, insya-Allah kita cuba memahamkan juga tajuk-tajuk ini walaupun tuan-puan tidak berpeluang lagi melihat kepada isi kitab, iaitu masuk bab baru yang masih ada kaitan sangat rapat dengan bab yang lalu. Bab yang lalu kalau masih ingat adalah berkaitan dengan tajuk bid'ah. Bab yang kedua adalah at-tarku, perkataan bahasa Arab. Taraka yatruku maknanya tinggal. Jadi at-tarku tu perbuatan meninggalkan, omission lah kalau bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu ada dia adopt jadi tarikah, iaitu harta pesaka. Bisa dengar pembahagian tarikah itu adalah daripada perkataan bahasa Arab, kerana harta pesaka tu harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi kat sini bukannya itu. At-tarku yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudahnya Nabi tak buat. Jadi itu yang selalukan kecoh dalam masyarakat. Jadi bergaduh, kita nak buat satu benda, kawan kita marah. Kita katalah, apa asal pula kau marah aku buat ni? Nabi pun tak buat, kau buat kenapa? Sambutan Maulid misalnya. Katalah jabatan nak buat sambutan Maulid. Saya ingat pun pertama kali kuliah saya di sini Maulid ya, yang one off tu ya. Jadi ada orang bangkang, dia kata, buat apa Maulid ni? Kalau Maulid ni bagus, tentulah Nabi buat. Paling tidak pun sahabat Nabi buat. Nabi pun tak buat sambutan Maulid. Sebenarnya dakwaan itu tak betul. Nabi SAW ada menyambut Maulid hari kelahiran baginda dengan cara baginda berpuasa pada hari Isnin. Bila sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa baginda rajin puasa pada hari Isnin? Antara sebabnya Nabi SAW beritahu, zaka yaumun ulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi SAW meraihkannya hari kelahiran baginda. Tapi misalnya ada juga perkara-perkara, misalnya kita usalli pun orang marah. Kan kita dah biasa nak sembahyang, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Nabi tak pernah usalli kata dia. Jangan buat. Nabi tak buat ni. Kita selawat selang-selang tarawih pun dia komplain Nabi tak buat. Di setengah tempat imam nak baca doa lepas sembahyang jadi diaminkan oleh makmum pun ada orang larang, dia kata Nabi pun tak pernah buat.
Nabi mana ada doa ramai-ramai lepas sembahyang. Jadi ceritanya seolah-olah kalau Nabi SAW tak buat, kiranya haram kita buat. Dia ada gambaran sebegitu. Ada seorang dia kata, kita dalam hidup ni kita kena ikut sunnah Nabi. Jadi betul lah yang dia cakap tu betul. Tapi maksud dia ikut sunnah Nabi adalah senang je dia kata. Kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Itu makna ikut sunnah Nabi. Ini sangat keliru. Ini keliru. Bahkan melarang sesuatu perbuatan semata-mata kerana ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu sendiri adalah bid'ah yang sayyi'ah, perkara rekaan yang buruk, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Di mana bercanggah dengan Al-Quran? Bila dia kata Nabi tak buat tu, kita tak boleh buat tu, bercanggah dengan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr ayat 7. Apa makna ayat? Wa ma atakumur rasulu, apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, fakhuzuh, maka hendaklah kamu ambil. Maknanya kamu terima. Kita jangan tolak ajaran Nabi SAW. Kalau kita tak mampu buat, itu kita mohon ampun, moga-moga Allah ampunkan. Tapi kalau tolak, tak boleh. Fakhuzuh, kamu kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda SAW larang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu berhenti. Mungkin zaman itu pun macam-macam orang Arab jahiliah buat, dengan minum araknya, dengan berzinanya, dengan bunuh anaknya dan sebagainya. Lalu dilarang, berhenti, dah jangan buat lagi. Yang dulu mohon ampun lah, dah masuk Islam, tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Jadi cuba perhatikan, kalau dalam buku ni boleh nampak Ustaz Mahdi garis wa ma nahakum. Nahakum tu digaris, berarti yang baginda larang kamu. Kalau begitu Quran suruh kita, ataupun Quran larang kita buat sesuatu yang Nabi larang. Quran tak kata wa ma lam yaf'alhu fantahu, apa satu perkara kalau Nabi tak buat kamu kena berhenti, tak. Quran kata kalau perkara itu Nabi larang. Jadi orang yang kata Nabi tak buat pun sudah haram, berarti orang ini menambah-nambah sesuatu yang Quran tak kata. Ini namanya bid'ah. Mereka-reka benda yang Quran tak kata. Quran simply kata kalau Nabi larang jangan buat. Dia kata tak, bukannya Nabi larang saja. Yang Nabi tak buat pun kita dah tak boleh buat. Mana dalil? Bahkan dalam hadis juga seperti Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW tidak kata apa yang aku tak buat kamu tak boleh buat. Tidak. Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu perintah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan itu. Mastata'tum itu maknanya semampu kamu. Contoh Nabi SAW perintahkan kita solat dalam keadaan berdiri. Ada orang sakit, dia tak boleh berdiri. Mungkin dia berdiri, dia pening, dia akan jatuh, atau memang tak boleh berdiri. Setakat mana dia boleh? Kalau duduk bolehlah, sembahyang duduk. Punya sakit duduk pun tak boleh, berbaring, sembahyang berbaring. Tapi tak sembahyang tak boleh, sebab Nabi suruh sembahyang. Selagi dia ada akal yang sihat, selagi dia itu sudah baligh, dia kena sembahyang. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, dan apabila saya telah larang kamu daripada sesuatu, jauhilah perkara yang dilarang itu. Sama macam Quran, apa yang saya larang, bukan apa yang saya tidak buat. Yang ketiga, bercanggah dengan ilmu yang dinamakan sebagai ilmu usul fiqh. Fiqh ni ilmu hukum. Kalau orang belajar tauhid, itu ilmu kepercayaan, akidah. Kita percaya apa, beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, itu tauhid. Kalau fiqh, apa hukum buat benda ni? Wajib. Apa hukum ni? Sunat. Apa hukum ni? Ini harus. Ini apa hukum? Ya, ini makruh. Ini apa hukum? Ini haram. Itu fiqh. Usul fiqh dia tak fokus kat situ. Usul fiqh ni mana punca fiqh. Yang kamu kata ni haram, ni wajib, ni sunat, ni kamu ambil daripada mana? Menjawab soalan kamu ambil daripada mana, itulah ada namanya ilmu usul fiqh. Dia cerita sumber hukum. Kalau undang-undang Malaysia, kita ada sumber undang-undang. Pertama, Perlembagaan Persekutuan. Kedua, Akta Parlimen. Ketiga, Elemen Negeri. Keempat, Keputusan Mahkamah, dan seterusnya. Tetapi kalau dalam syariat, sumber hukumnya pertama Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga ijma', kesepakatan ulama', keempat qiyas, di analogi,
benda yang tak ada hukum dengan benda yang dah ada hukum, tengok-tengok sama. Saya bagi contoh ya. Kias ni macam mana? Apa hukum minum arak? Haram. Ada tak dalil kata haram minum arak? Ada. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Memang jelas lah. Mana minum arak haram tu tak ada khilaf. Baik. Apa hukum minum air ketum? Memang tak. Mana ada dalam Quran cerita tentang air ketum? Jadi ada hukum lah. Ada. Nak hukum tu tengok dulu. Yang dikatakan air ketum tu apa dia? Wallahualam, saya pun tak mahir lah buat air ketum ni. Tapi kawan-kawan saya sebelah Kedah tu dia cerita. Dia tahu Ustaz, air ketum ni dua jenis. Satu jenis tu depa rebus, depa minum air dia. Hak tu kalau minum rasa bertenaga, fresh. Gula dalam darah pun boleh turun. Yang satu lagi tu kalau minum hilang akal. Tu boleh jadi bersembang dengan tiang pun boleh. Dia dah peram, dia campur dengan ubat nyamuk katanya, dia campur dengan ubat batuk. Ada sejenis air ketum dia campur dengan tahi lembu ya. Alhamdulillah. Tahi lembu tu jelaslah haram sebab najis ya. Katalah dia tak letak tahi lembu, dia hanya akan letak ubat batuk, Panadol ya, dia letak apa lagi, kemudian dia peram. Didapati air ketum macam tu kalau minum, orang yang minum tu jadi hilang akal. Jadi mesti ada hukum dia. Jadi kalau kita kata haram, minum air ketum macam tu haram, apa dalil? Quran, hadis confirm tak ada. Jangan nak kata cerita hukum. Terima kasih. Nak katakan sebut pun tak ada. Jadi oleh kerana itu jalan kiasnya adalah ditengok kepada arak. Arak ni haram diminum, ada dalil. Ya. Kenapa haram? Ni ulama kaji. Kenapa haram minum arak? Kerana memabukkan. Jadi ada tak asas memabukkan tu pada air ketum? Ada. Pada asas hukum tu ada, hukum kena sama, iaitu haram juga. Jadi sabitnya haram minum air ketum yang memabukkan itu bukan dengan dalil direct daripada Quran hadis, tak ada, tapi dengan dalil yang dipanggil kias. Sangat jelas ya. Jadi bincang benda-benda macam ni lah. Ada lagi sumber-sumber hukum lain dia panggil istishab, istisan, sadu zara'i, masalih mursalah, itu insya-Allah bab ke-6 nanti kita akan sentuh. Sekarang kita baru bab yang kedua. Yang kedua dalam ilmu usul fiqh, dia bukan hanya cerita sumber, dia cerita macam mana teknik berinteraksi dengan hukum. Kamu kata hukum diambil daripada Quran, ya, haram misalnya daripada Quran. Macam mana kamu tahu Quran kata haram? Macam mana kamu tahu Quran kata wajib? Itu dinamakan usul fiqh. Jadi siapa yang mengatakan kalau Nabi tak buat, tak boleh buat, pertama seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi. Ni kan tak betul. Agama Islam ni lagi luas daripada itu. Saya bagi contoh ya. Kalau tuan-puan kan biasa lalu highway yang ada 4 lorong, 5 lorong. Tiba-tiba pada satu hari nak lalu, daripada 4 lorong, 3 lorong di blok, ditutup. Atas satu-satu sebab lah mereka tutup. Mereka buka hanya 1 lorong. Agak-agak jam tak jalan. Jam lah. Daripada 4 jadi 1. Bagaimana pula keadaannya? Dah lah dibuka 1 lorong. Yang 1 lorong tu pun dia bagi 3. Dia tutup 2. Dia hanya bagi lalu 1 aja. Saya ingat bas dengan lori confirm kena parking tepi, siap dah. Mana celah? Dah 1 lorong bagi 3. Motor mungkin lepas. Kereta kecil-kecil mungkin lepas. Kereta besar pun tak lepas. Ini gambaran apa yang berlaku kepada agama kita disebabkan salah faham dalam bab kononnya kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kerana 4 lorong tadi berbayangan kepada Quran. Nak tahu hukum boleh pergi pada Quran. Nak tahu hukum boleh pergi pada sunnah. Nak tahu hukum boleh ikut ijma' ulama', kesepakatan ulama'. Nak tahu hukum boleh gunakan qiyas yang saya dah terangkan tadi. Golongan yang mengatakan bahawa kalau Nabi tak buat, tak boleh buat, seolah-olah dia tak perasan Quran. Quran sumber hukum, dia tak perasan. Dia juga tidak hirau ijma'. Ijma' sumber hukum. Dia juga tak pandai guna qiyas. Qiyas sumber hukum. Dia fokus satu saja, sunnah. Sunnah tu masih boleh pecah lagi. Ada sunnah dalam bentuk perkataan. Apa yang Nabi SAW sabdakan itu sunnah. Ada yang Nabi SAW buat juga sunnah. Orang cerita Nabi SAW dulu buat macam ni, itu sunnah. Yang ketiga, Nabi tak buat. Nabi pun tak cakap. Tapi ada orang lain buat, atau orang lain cakap, Nabi iktiraf. Nabi puji. Kalau Nabi kata misalnya, apa yang kamu baca tu besar pahala. Itu dah jadi sunnah. Namanya sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Saya ulang ya.
Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah percakapan. Yang kedua sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Yang ketiga sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Bila dia kata Nabi SAW tak buat, perasan tak? Dia fokus sunnah apa? Dia kata Nabi SAW tak buat, kita tak boleh buat. Dia fokus sunnah mana? Sunnah perbuatan saja. Maka sunnah perkataan dia ketepikan. Sunnah pengiktirafan dia ketepikan. Dia hanya fokus satu jenis sunnah saja, iaitu sunnah perbuatan. Jadi lepas tu saya bagi bayangan tadi, kan asalnya ada 4 lorong. Lorong Quran dah tertutup, lorong ijma' dah tutup, lorong qiyas dah tutup. Hanya buka lorong sunnah satu. Dah lah lorong sunnah satu dibuka. Sunnah perkataan ditutup, sunnah pengiktirafan ditutup. Dia hanya buka sunnah perbuatan. Saya bagi contoh sebenar. Dalam 4 atau 5 tahun yang lepas, ada tokoh agama di Malaysia, terpelajar orang yang terpelajar dalam bidang agama. Dia mengatakan berzikir dengan menyebut Allah semata-mata itu tak ada makna, tak ada dalil pun. Kan zikir macam-macam. Subhanallah, alhamdulillah boleh zikir, Allah Akbar boleh zikir. Di tempat kita yang masyhur, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir yang famous lah kat tempat kita. Tapi ada juga orang yang mengamalkan zikir, dia hanya sebut Allah. Seorang-seorang ke ramai-ramai disebut Allah, 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 Allah. Yang tu yang mereka kata tak ada makna, itu tak ada dalil, Nabi tak buat. Dia tak perasan bahawa Al-Quran dalil. Dalam Quran banyak ayat yang menyuruh kita menyebut Allah. Antaranya firman Allah Ta'ala, wadhkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut akan Allah Ta'ala dengan sebutan yang banyak. Tapi wazkuru bukan makna sebut, Ustaz. Wazkuru makna ingat. Ingatlah Allah banyak-banyak. Wazkuru tu dia boleh dua-dua. Sebab uzkur, sebut, boleh jadi sebut dengan lidah. Itu kita orang Melayu kita kata sebut. Boleh jadi sebut dengan hati. Itu namanya ingat. Orang Melayu kata ingat, ingat dalam hati. Jadi kedua-duanya dituntut. Mulut kita disuruh sebut Allah, hati kita disuruh ingat Allah. Jadi bila kita beramal dan kita sebut Allah, 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 tak kisahlah, seorang-seorang boleh, ramai-ramai pun tak ada larangan. Mungkin lebih khusyuk lagi, mungkin lebih semangat lagi, ya. Maka itu sudah terpayung dengan dalil Al-Quran. Sudah terpayung. Wadhkuri isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Allah. Jadi sebut Allah, itu suruhan Al-Quran. Kemudian yang kedua, telah ijma' ulama. Maknanya sepakat ulama tak kurang dari 800 tahun, tak kurang daripada 700 tahun. Tidak ada catatan mana-mana ulama mempertikaikan berzikir dengan menyebut Allah. Tak ada. Awal-awal tokoh yang dicatatkan mempertikaikan zikir dengan menyebut Allah ini adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Beliau ulama. Beliau bukan orang jahil. Imam Ibn Taymiyah ni ulama, orang alim. Tapi beliau ditolak oleh ulama-ulama lain yang sezaman dengan beliau kerana ada fatwa-fatwa beliau yang melanggar ijma'. Mana orang dah sepakat, dia pergi langgar. Salah satunya ini. Ulama lain dah sepakat, boleh je sebut Allah, bagus. Tiba-tiba Al-Imam Ibn Taymiyah mempertikaikan. Jadi mereka tak hirau ijma'. Yang ketiga, mereka tak pandai guna qiyas. Qiyas ni kan benda yang sama, hukumnya sama. Jadi zikir ni dia sama-sama ibadah yang tidak diikat. Dia ada dua jenis ibadah. Ini kalau tak silap saya bab yang ketiga. Betul, bab yang ketiga nanti kita akan tengok jenis ibadah. Tapi saya intro dulu ya. Ibadah ni ada jenis yang diikat. Ibadah yang diikat jangan pandai-pandai buat lain, tak sah nanti, haram nanti. Contoh apa ibadah yang diikat? Solat. Solat diikat dengan waktu misalnya. Since hari ni kita kuliah habis awal, kita pun free, kita sembahyang zuhur siap-siap lah, senang, nanti tengah hari tak sibuk nak makan semua, tak boleh. Tak sah, haram. Ataupun ada hari kerja, kita kata kita selalu hari kerja nak cepat, jadi subuh kita 1 rakaat, nanti hari minggu kita buat subuh 3 rakaat. Yang penting niat ikhlas. Tak boleh. Sebab sembahyang diikat dengan bilangan rakaat. Kalau sembahyang okey lagi. Sembahyang di Sentul boleh, di Shah Alam boleh, bahkan di London, di US pun boleh sembahyang asalkan masuk waktu. Tapi kalau haji tak boleh. Haji mesti di Kaabah.
Ada kan satu ajaran, nama ajaran Taslim di kampung Seronok, Pulau Pinang. Seronok sungguh. Depa haji ke Pulau Pinang lah. Haji kat Pulau Pinang, sembahyang pakai niat. Tengok, hang tak sembahyang lah. Aku sembahyang dah. Tak nampak pun. Aku pakai niat. Innamal a'malu binniat, dia kata. Tapi orang utara kata yang kau ajaknya, depa ni bila kita jemput depa makan kenduri, depa makan sungguh, bukan pakai niat. Patut kumpulan ni kita bagi depa pinggan kosong, hang niat nak makan apa? Dia tak mau. Dia marah kita, apa hang jemput aku tapi tak hidang, hang bagi pinggan kosong. Mana boleh niat? Oh, dia pandai pula. Bab makan tak boleh niat. Bab semayang pakai niat dia, tak takbir tak apa. Kemudian haji dia di Pulau Pinang itu tidak sah kerana ibadah haji diikat dengan tempat. Bahkan haram, yang berdosa di bawah macam itu. Tapi ada ibadah tidak diikat, seperti ibadah zikir, ibadah salawat, ibadah doa, ibadah membaca Al-Quran. Ini secara umum lah. Ada juga syarat rukun adab dia. Tetapi secara umumnya nak zikir bila? Bila-bila yang sesuai. Kecuali memang dalam hadis sebut lepas semayang zikir macam ni. Itu kita raikan lah. Sebut subhanallah 33, alhamdulillah 33. Itu kita ikut lah. Sebab hadis sebut macam itu. Tapi kalau zikir yang umum, nak zikir pagi boleh, tengah hari panas sikit lah, petang boleh, malam boleh, nak zikir sambil memandu boleh, nak zikir sambil jogging boleh, zikir sambil kita jogging kosong, hanya set tubuh badan, sambil kita jogging kita sebut subhanallah, 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 boleh. Kemudian tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan masanya, tidak ditentukan bilangannya, cuma ikut kemampuan lah. Kalau orang baru nak berubah tu bantai zikir ribu-ribu, tu yang kata gila isim tu, dia tak biasa, dia jadi tak tahan. Tapi kalau zikir secara umumnya sebanyak yang mampu, tak ada masalah. Jadi zikir dengan subhanallah boleh, zikir dengan alhamdulillah boleh, zikir dengan Allah akbar boleh, zikir dengan Allah juga boleh, sebab dia tidak diikat. Jangan kalau dalam sembahyang misalnya dia ada bacaan-bacaan dia. Bukan semua tempat boleh baca suka hati. Baik. Dia fokus hanya kepada sunnah saja. Jadi dia cari-cari tak jumpa lah pula kata dia Nabi duduk satu tempat seraya Nabi menyebut Allah, 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 tak jumpa kata dia. Katalah tak jumpa. Habis percakapan Nabi itu bukan sunnah. Nabi SAW pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putuslah lidah kamu tu basah dengan zikrullah. Apa makna lidah basah dengan zikrullah? Lidah tu menyebut Allah. Sebab kalau lidah hanya diam, ingat dalam hati, mana ada lidah basah. Sebab tu kita kalau puasa dan kita pula tak banyak cakap, kan kering. Tak payah puasa pun, cuba kita diam je, kering kita punya lidah kita. Tapi kalau kita banyak bercakap, bukan cakap basah, atau sembuh-sembuh lagi. Tempiah sekawan sebelah ya. Jadi lidah basah ini adalah gambaran kepada menyebut Allah. Quran suruh sebut Allah, ijma' ulama membenarkan sebut Allah, qiyas menunjukkan boleh sebut Allah, sunnah juga menunjukkan sebut Allah. Tapi golongan ini jadi sempit otak dia, Nabi tak ada sebut pun. Dan sebenarnya tak betul. Takkan Nabi SAW tak sebut Allah? Pasti Nabi SAW lidah baginda sentiasa menyebut Allah. Baik. Soalan seterusnya. Tadi kita cerita tentang sumber. Okeylah, kita dah tahu Quran hadis tu sumber hukum. Macam mana kita nak tahu hukum haram? Pak dia kata kalau Nabi tak buat, haram kita buat. Betul ke? Tak betul. Dalam kaedah usul fiqh ada 3 cara sekurang-kurangnya untuk diketahui benda tu haram. Pertama, ada sesuatu yang dipanggil sirah nahi. Sirah nahi maknanya kalimah yang melarang. Dalam bahasa Arab disebut la. Kalau orang Arab kata la, jangan. La ni dia boleh dua sekurang-kurangnya. Satu la nahi, maknanya jangan. Satu lagi la nafi, maknanya bukan. Kalau orang tanya bersantai, la. Bukan kamu ke? La, maknanya bukan. Tapi kalau kita nak ambil salah satu, saya nak ambil benda ni, dia kata la, maknanya jangan. Ya. Dia masukkan sini yang jangan tu. La nahi itu menunjukkan kepada haram. Contoh, wala taqrabuz zina. Dan jangan kamu menghampiri zina. Jadi, kenapa kita tahu kata zina tu haram? Ini salah satu ayatnya. Kalau hampir saja sudah haram, apatah lagi kalau sampai berzina, tentulah haram.
Kemudian kenapa dalam Al-Quran tak sebut wala taznu terus? Ini hikmah Ini hikmahnya. Kerana zina ni dia adalah sesuatu yang didorong oleh naluri semula jadi. Jadi kalau orang tu sudah menghampiri zina, kemungkinan dia sudah lost control. Dia tak nak berzina. Kalau mencuri tu kan dia boleh plan kan. Bawa alat, bila timing, tengok bila tuan rumah tak ada, dia rancang. Dia bukan naluri, dia merancang. Tapi kalau zina ni, nauzubillah, saya pernah dengar kisah-kisah yang orang tu asalnya just kapul suami orang, oleh kerana terlalu jauh, jimat minyak, kapul dengan isteri orang, tak ada niat nak berzina, tapi dia sudah menghampiri, akhirnya nauzubillah. Jangan kata ustaz tak apa, ustaz bohong, jangan. Bab ni jangan. Cara yang paling selamat jauhi. Sebab tu Quran kata wala taqrabu, maka difahami haram. Yang kedua, memang sebut haram pun tak faham lagi. Contohnya innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Taala mengharamkan ke atas kamu bangkai. Bangkai di sini maksudnya binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Kalau kita bayangkan bangkai yang tergolek tepi jalan, dia siapa nak makan? Orang tengok pun geli. Tapi tak, ini ayam elok, cuma dia katok pada ayam tu mati. Pun masak ayam, masak lemon, kan menarik juga bila dah masak. Dia kata, tuan makan ayam masak lemon. Kita tu, oh sedap ni, tapi cuma kami tak adalah sembelih, kami katok je kepala ayam tadi. Haram makan. Mana tahu haram? Ni haram. Allah Ta'ala mengharamkan. Yang ketiga, tidak dilarang, tidak dikatakan haram, tetapi disebut secara keji. Sebutan itu menunjukkan perbuatan itu keji. Contoh Nabi SAW bersabda, man wasya falaisa minna. Barang siapa yang dia itu menipu, dia itu bukan daripada golongan kami. Cuba tengok Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu tu haram, tidak. Nabi hanya kata siapa menipu bukan daripada golongan kami. Bukan daripada golongan Nabi itu keji. Maka dipahami daripada hadis itu bahawa menipu tu haram. Saya ulang, 3 cara dipahami sesuatu perkara itu haram. Pertama, kalau ada larangan, la, jangan. Yang kedua, kalau memang disebut haram, harrama. Yang ketiga, kalau dikeji perbuatan itu. Kadang-kadang dijanjikan dengan api neraka. Siapa buat macam ni, maka Allah akan bakar di dalam api neraka. Itu tunjuk haram lah tu. Ya? Tak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi tak buat berarti haram. Tak ada. Jadi orang yang kata kita ikut sunnah Nabi kan, apa Nabi tak buat kita jangan buat, itu sembang kedai kopi. Sembang ilmiah tak ada. Secara ilmiah disebut macam mana? At-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW tinggalkan satu perbuatan, itu belum menatijahkan hukum. Kena cek dulu. Memang boleh jadi Nabi tinggal benda haram, tak mustahil. Contoh, Nabi SAW tak minum arak, ya? Maknanya Nabi SAW meninggalkan perbuatan minum arak. Nabi tak buat. Padahal zaman Nabi memang budaya minum arak tu berleluasa. Masa baru-baru Islam belum ada pengharaman arak. Ada orang semayang tengah mabuk, lepas minum arak mabuk semayang, tak baca lintang bukang. Ya, ayatnya kalau lakum dinukum tu takkan habis lah. Mana dia punya stop lakum dinukum apa tu? La a'budu ma ta'budu wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'batu wala antum a'buduna ma a'bud. Dah mabuk tak jumpa stesen. Kalau itu yang di situ mamak belakang tu bising. Kata dia, lakum dinukum tak mari kan. Jadi oleh kerana itu, adakah berarti Nabi SAW tak minum arak tak haram? Bukan. Kita kata Nabi tak buat satu benda belum tentu benda itu haram. Boleh jadi haram. Tapi haramnya minum arak bukan sebab Nabi tak minum. Sebab ada dalil-dalil yang lain yang jelas menunjukkan bahawa minum arak itu haram. Semata-mata Nabi tak buat belum tentu. Contoh, Nabi SAW tidak makan daging dog. Tuan-tuan tahu dog? Dog, apa dia dog? Selalu orang kata biawak padang pasir kan, biawak pasir. Ada iras-iras lah. Tapi dog ni dia comel sikit, kepala dia tu agak bulat. Kata yang saya pernah lihat masa saya belajar di Jordan, beza antara dog dengan biawak, lidah dog ni dia sekeping macam lidah manusia. Lidah biawak dia bercabang. Ada orang kata orang politik pun lidah bercabang. Allah alam lah, saya tak pernah cek. Ni orang ni kata macam-macam. Tapi kalau biawak memang saya pernah nampak lidah dia bercabang.
Daud tidak. Jadi satu hari orang hidang pada Nabi SAW masakan. Elok Nabi nak makan, orang tu bagi tahu bahawa itu adalah daging tok. Terus Nabi tak jadi makan. Asalnya dah nak makan, dia sebut daging tok, tak jadi makan. Sebitas lalu macam haram. Betul tak? Kalau tak haram, kenapa Nabi tak makan? Rupanya tak haram. Kerana apabila sahabat Nabi, kalau tidak silap saya, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu minta supaya dia yang makan. Kita berkadang-kadang macam tu kan, kalau dihidang, aku tak makan lah. Bagi kat aku lah, aku okey je. Kan? Jadi bila Sayyidina Khalid Al-Walid minta, Nabi beri. Nabi benarkan. Takkanlah Nabi benarkan sahabat makan benda haram. Soalan, kenapa Nabi tak makan? Kerana daging daud ni bukanlah satu makanan yang biasa di tempat Nabi SAW. Jadi Nabi tak ada selera. Macam kita lah contohnya, kalau kita tak biasa makan daging arnab, tiba-tiba dihidangkan daging arnab, tak semua orang nak makan. Walaupun kawan dia kata, sedap kan, bagi sedap dia ada ayam. Biar mungkinlah tinggal kucing ke, tak tahulah kan. Tapi saya tahu, tak semua orang lalu nak makan daging arnab, daging apa lagi, daging landak misalnya. Ada orang suka exotic food. Dengan daging landak dia lagi nak cari. Kat mana ada daging landak aku nak cuba kan. Ada orang macam tu. Ada orang ikan keli pun dia rasa dah macam. Apatah lagi apa, belut. Sup belut, macam-macam dia tak lalu. Jadi poinnya apa? Poinnya ada kalanya Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan bukan kerana haram, tapi kerana baginda tidak selera atau tidak ada keinginan melakukan. Yang kedua, boleh jadi kerana lupa. Kita ingat Nabi SAW ni insan yang mulia, ada sifat yang wajib ada pada Nabi: siddiq, amanah, fatonah, tabligh, ya. Tapi tak lupa bukan sifat yang wajib. Sebagai manusia masih boleh berlaku lupa pada para rasul. Tapi jangan ingat para rasul lupa macam kita. Kita lupa ni banyak berangan, banyak fikir pasal dunia. Tapi Nabi SAW boleh jadi lupa dengan zikrullah, asyik dengan Allah Ta'ala. Nabi lupa tentang rakaat semayang. Nabi semayang asal 2 rakaat, lagi 2 rakaat Nabi tinggal, terus bagi salam. Jadi akhirnya rupanya kerana Nabi SAW lupa, ditegur oleh sahabat, Nabi bangun tambah lagi 2 rakaat. Masa tinggal 2 rakaat tu bukan sebab 2 rakaat dah jadi haram, tapi sebab lupa. Jadi itu satu possibility juga, Nabi tinggal satu perbuatan kerana lupa. Kemungkinan yang ketiga, Nabi SAW tinggal satu perbuatan kerana tak nak diwajibkan atas umat. Antaranya misalnya Nabi SAW sembahyang tarawih 2 atau 3 malam di masjid berjemaah. Masuk malam ketiga atau malam keempat, Nabi sembahyang sendiri kat rumah. Berarti kita yang sembahyang tarawih tiap-tiap malam sampai habis bulan Ramadan di masjid kira buat bid'ah. So Nabi tak macam tu. Nabi 2-3 malam betul Nabi sembahyang sendiri. Tidak. Kerana Nabi tinggal itu bukan kerana haram, tetapi kerana Nabi SAW bimbang diwajibkan solat tarawih kepada umat, nanti umat rasa terbeban. Ini kasih Nabi SAW kepada umat. Walaupun baginda sendiri solat malam sehingga bengkak kaki semua, tapi untuk umat baginda telah membebankan. Kalau kekal sunat okey. Kalau kekal sunat siapa buat dapat pahala. Tapi kalau tak buat tak berdosa. Kalau wajib dah. Kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu Nabi tak nak. Ataupun Nabi SAW bersabda, kalau dah tidak membebankan umat, maksudnya aku suruh orang tu bersiwak, bersugi setiap kali nak solat. Tapi Nabi tak suruh. Adakah salah kalau kita suruh anak-anak kita biasakan bersiwak sebelum solat? Tak. Nabi tak suruh takut wajib, tapi sangat digalakkan sebelum solat bersiwak, bersihkan mulut. Kerana mulut kita ni kita tahu tempat yang antara paling banyak bakteria. Dan bakteria itu pentinglah untuk hadamkan makanan. Tapi bila berlaku proses penghadaman tadi akan keluarkan bau atau akan merosakkan gigi juga dan sebagainya, maka disunatkan kita bersihkan. Ada kalanya kerana Nabi SAW sendiri tidak nampak ada keperluan, tapi bila dibuat okey je. Contohnya awal-awal Nabi SAW berkhutbah tak ada mimbar pun. Nabi hanya duduk sikit atas satu tunggul kurma supaya tinggi sikit, Nabi pun berkhutbah. Tapi bila ada sahabat tolong buatkan mimbar supaya Nabi SAW boleh khutbah atas mimbar, ya, Nabi tak ada masalah. Nabi tak kata saya tak buat pun. Maka kita itu kenalah sentiasa khutbah atas tunggul tamak, tak ada. Tapi ada kisah mana
Kisah menarik kan, Nabi SAW bila berkhutbah di kat tamar tu, Nabi pegang pada pelepah tamar tu. Bila dah ke mimbar dah tak pegang lagi. Kedengaran tangisan pokok tu kerana sedih berjauhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa tu, mukjizah lah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, kawan kita pun tak sedih, kita tak ada. Jangan kata pokok tamar. Baik. Ada kalanya kerana telah termasuk dalam nas yang umum yang menggalakkan kita buat baik. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah baik semoga kamu dapat kejayaan. Misalnya orang pada hari Maulid dia buat makanan bagi, ya, nas khusus tak ada lah. Bila tiba hari 12 bulan awal hendaklah kamu buat makanan bagi pada orang ramai, tak ada. Tapi menjamu makan pada orang ramai itu kan sudah ada nas umum, suruh kita buat kebaikan, suruh kita jamu makan dan sebagainya. Baik, jadi ini kesimpulan daripada bab yang kedua, iaitu salah faham yang mengatakan satu perkara itu haram semata-mata kerana ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Ada sebarang soalan? Dah jelas ke? Jadi kalau dah jelas, saya awal pula hari ni dah lah start, ya. Ustaz, saya ada satu soalan. Katalah dalam sesuatu majlis yang bercampur, maknanya ada dan muslim dan muslim makanan berbentuk macam makanan Cina, pisang apa. Jadi kalau waktu tu mengatakan yang kita ni nak kata kita tak makan, rasa macam kita bukan tak campur kan, jadi macam nak menjaga hati, jadi kita makan. Tapi kita tak tahu, kita macam hati tu was-was lah. Macam mana? Lebih baik kita tak makan ke, ataupun kita nak menjaga hati, kita rasa nak makan? Baik, dalam satu majlis bercampur antara Muslim dan non-Muslim. Jadi mungkinlah kalau saya percayalah dalam jabatan misalnya, perkara itu boleh berlaku. Tapi kita tak kisah kalau memang jabatan yang sediakan makanan, kita tahu caterernya. Cuma kita mungkin ada ragu-ragu kalau yang menyediakan makanan itu adalah non-Muslim. So kita risau, ni makanan ni halal ke ataupun tak halal. Kalau zahirnya halal, kita boleh makan. Misalnya dia hidang seafood, zahirnya seafood tu kan halal walaupun dia non-Muslim. Tapi kalau dia hidang daging, mungkin kita ragu-ragu itu daging apa. Jadi kalau kita nak menjaga syubhat, kita jangan makan, atau kalau kita rasa dia tak kisah, kita minta kepastian. Dan biasanya kalau non-Muslim yang ada kawan dengan orang Islam, dia tahu orang Islam tak boleh makan ni, tak boleh makan ni kan. Cuma masalah juga kadang-kadang orang non-Muslim dia hanya tahu orang Islam tak boleh makan babi. Dia tak tahu orang Islam juga tak boleh makan ayam yang tak boleh sembelih secara syar'i. Itu kadang-kadang dia tak pasti kat situ. Jadi dia hidangkan kita ayam, tapi ayam tu tak disembelih misalnya. Ataupun saya pernah ada pengalaman di restoran Arab. Kami nak makan makanan yang Asian food, sebab dah cemuh juga makanan Arab panjang. Jadi nampak ada macam dihidangkan arak, dia ada offer arak. So, kami tanya. Jadi tanya kepada dia, ada daging babi tak? Dia pun cakap, kamu bukan orang Islam ke? Cakap, kami orang Islam. Kenapa kamu tanya daging babi? Yalah, saya nak pastikan, sebab saya tengok kamu ada jual arak. Oh, arak sebab kami kena jual. Orang sini lepas makan dia nak minum arak. Ada cakap macam tu. Jadi macam daging babi dah tahu haram, tapi ada benda-benda yang orang tak jelas, kata Islam tak benarkan. Jadi seeloknya kalau kita tak pasti, jangan makan lah. Daripada jaga hati tu bagus, tapi bukanlah sampai merisikokan kita makan benda haram. Tapi kalau benda yang zahirnya halal, kita berhukum dengan zahir. Kecuali orang tu orang yang nak pakai standard warung.
pakai standard warak, ya bela ayam sendiri, sembelih sendiri, masak sendirilah. Itu standard warak kan. Kita beli ayam di kedai, ada kemungkinan entah ayam tu disembelih betul tak betul. Tapi kita ikut hukum zahir saja. Zahirnya itu ayam disembelih di negara kita ni namanya disembelih secara syar'i, kita makan. Itu standard syarak. Dia ada dua standard ya. Standard syarak dia agak longgar sikit, hukum je. Standard warak dia lebih nak jaga. Kalau ragu-ragu saya tak nak lah nanti masuk benda-benda yang tak elok dalam perut saya. Itu lain. Wallahu a'lam. Tak ada Jadi kalau tak ada, elok juga baru adil kan. Kita kan start lambat. Jadi kita habis awal fair lah. Kawan kata dah lah start lambat, habis pun lambat. Baik. Tapi kalau ada soalan masih boleh ada. Kita ada sisa masa lagi dalam 5 minit sebelum pukul 11. Ada. So jumpa pada 25 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.